Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salat wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa as'alullah azza wa jal an yukrimani wa iyyakum bil ikhlas liwajhih wa an yumatti'ana bi dhullil ubudiyyah lahu subhanahu wa an yajma'a shamlana ala ma yurdih wa an yusrifana amma la yurdih wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Imam, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala panjangkan umur kita sehingga kita sempat berpuasa hari yang keempat hari ini, dan Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Jadi pada malam ini saya suka berkongsi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya petik daripada kitab Bahrul Mazi karangan Syekh Idris Al-Marbawi, juzuk yang ke-17, ke surat yang ke-71. An Asma binti Amish Al-Khuth'amiyah qalat sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bi'sal 'abdu 'abdun tujbir wa'tada wa nisyal jabbarul 'ala. Sejahat-jahat hamba Allah ialah yang sombong lagi menyombong diri dan melampaui batas, dan lupa kepada Allah yang maha besar lagi maha perkasa. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita tentang sifat buruk yang ada pada jiwa ataupun diri seseorang, yang kadang-kadang kita sendiri tak terasa benda ni timbul ataupun lahir daripada hati kita. Sama ada orang itu alim, orang itu bergelar ustaz, orang itu bergelar mufti, bergelar qadi, atau apa saja gelaran yang diberikan kepada kita, semuanya gelaran itu manusia yang bagi. Jadi kadang-kadang sifat ini ada dalam jiwa kita, yang biasanya ada pada orang yang memimpin ataupun orang yang berada di atas ataupun orang yang ada pengaruh. Jadi Syekh Al-Marbawi menyatakan bahawa sifat ini biasanya ada pada orang ini, dia rasa diri dia mulia. Jadi contohnya, aku tidak boleh nak membersihkan contohnya kawasan surau kerana aku ni pengarah, aku ni orang yang berkedudukan, orang-orang yang biar harap terbilai sudahlah, cuci surau kononnya, ataupun apa saja yang kita minta tolong dia susah, ataupun dia kata minta dimuliakan. Contohnya dia ada pangkat, tak sesuai duduk kursi kayu gini, misalnya kata perlu kursi empuk. Jadi ini semuanya termasuk dalam golongan orang yang sombong dan menyombong diri, ataupun menanti orang bagi salam pada dia dulu. Aku bos, mestilah anak buah bagi salam dulu. Aku tidak akan menyampaikan salam pada orang dulu. Tidak mengaku salah. Kadang-kadang terang dah dia salah, tak mengaku, macam-macam alasan, semuanya salah pekerja belaka. Aku bos tetap betul. Ini pun termasuk juga. Saya baca ni maknanya yang disebut oleh Syekh Al-Marbawi. Dan juga apabila diberi nasihat tidak terima, orang mak anak buah ni puaslah nasihat, tak sah dah buat benda ni salah, agamanya tak, dari segi agamanya tak betul. Awak apa tahu, baru hidup setahun jagung, kawan bos kawan reti lah benda ni. Ini pun juga orang yang tidak menerima nasihat. Jadi nasihat-nasihat ini
Orang yang rasa diri dia besar ini pun termasuk sejahat-jahat hamba juga. Kalau sekiranya kita berlawan, berhujah dengan dia, hujah kita ditolak. Kerja nak marah je kerjanya. Jadi kebenaran itu ditolak. Ini dipanggil takabur. Jadi takabur ini merupakan sifat yang antara sifat mazmumah yang sepatutnya seorang itu beri perhatian bahawa diri dia ni ada penyakit yang amat berbahaya. Dan yang keduanya, bi'sal abdu abdun saha walaha wa nasyal maqabir wal bala. Sejahat-jahat hamba ialah yang lupa dan lalai dan tidak ingat akan kubur, hancur badannya menjadi tanah. Ini juga hidupan dia hanya celik mata mencari harta, mencari kekayaan, mengumpulkan kekayaan, tak kira halal ataupun haram, semayang ke dak tak bercara, puasa pun dak pun tak bercara, nasihat agama pun tidak didengar, hanya dengar lagu-lagu, hanya dengar maknanya nasihat-nasihat daripada geng-geng dia juga. Semuanya nasihat ini tidak memberi faedah, kadang-kadang menyalahi agama, yang kadang-kadang merosakkan diri dia sendiri. Jadi dia tidak ingat akan kubur, tidak ingat akan kematian, tidak ingat bahawa badan dia akan jadi tanah. Dan ini merupakan orang yang bukan cerdik, orang yang tidak cerdik. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi kata, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang memperhambakan diri dia, orang yang menghinakan diri dia, yang banyak maknanya menyiapkan diri dia dan bekerja untuk selepas mati. Wal ajiz, orang yang lemah ialah man ittaba'a hawa, ikut hawa nafsu. Hawa nafsu nak kata apa dia ikut. Man ittaba'a hawa, ikut hawa nafsu. Ini merupakan orang yang lemah. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan mengharapkan Allah Ta'ala dengan harapan yang tinggi. Allah Ta'ala tak apa, maha pengampun, aku minta ampun nanti pergi ke Mekah, siaplah, bersih, tak ada dosa. Dia ingat Tuhan tu pok dia katanya. Jadi semua itu angan-angan kosong. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Jadi ini semuanya termasuk dalam sejahat-jahat hamba. Dan yang ketiganya, bi'sal abdu abdun yahtiluddin bisyubhat. Sejahat-jahat hamba ialah hamba yang menipu daya agama dengan syubhat. Contoh yang dibawa oleh Syekh Al-Marbawi, contohnya kita syak ketika kita solat Zuhur 3 ke 4, 3 ke 4, kira 4 je lah, malas dah nak sembahyang, nak tambah serkaan lagi. Ini pun juga dikira tertipu dengan perkara syubhat. Dikata demikian dikira menipu agama dengan syubhat. Dan yang keduanya, kiranya berlaku percampuran antara daging bangkai dengan daging yang disembelih. Ini pun syubhat juga. Jadi kalau kita kata kira sembelih je dah, sudah. Ini pun termasuk dalam sejahat-jahat hamba juga. Ataupun sekarang ni dengan Cadbury lah kan ni kan. Sekali kata halal, sekali dok. Baik tak payah. Baik tak payah. Jadi kita pun makan pun tak menguntung, tak makan pun tak rugi. Jadi biarlah kita pegang dengan hadis ini. Aku tak nak jadi orang jahat. Sejahat-jahat hamba, dia bermainkan agama dengan syubhat. Ataupun dia datangkan contoh lagi lah, dia pergi menembak binatang, tembak usa, ataupun buru payau lah kalau di Sabah tu. Tengok usa tu dah mati, dia pergi sembelih juga. Ada darah ni, ada lagi hidup lagi. Dia tahu dah dalam hati kecil dia mati dah benda tu. Tapi penat kejar ni, payah pula nak dapat, mata mengantuk, badan penat, takkan nak buang begitu je. Kira boleh lah. Ini pun juga perkara yang syubhat, yang orang kata tu dalam hati kecil dia memang benda tu tak boleh, tapi dia nak juga. Jadi semua perkara yang saya sebutkan tadi, syubhat
wajib dijauhkan dengan ijma' ulama. Kerana dalam hadis nyatakan man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang buat benda yang syubhat, takut-takut, bukan takut lagi, di sini dikata waqa'a fil haram, dia akan melakukan benda yang haram. Jadi kita kena hati-hati. Kita ni termasuk saya lah juga, sama-sama tazkirah ni mana peringatan, supaya kalau timbul benda-benda yang saya sebutkan, dia banyak, saya ambil 3 je, kalau sebab masa pendek. Jadi kalau sekiranya timbul dalam hati kita benda-benda yang kesombongan ataupun apa saja benda yang tidak elok, kita ingat hadis ni, aku tak nak jadi orang yang jahat, aku nak jadi orang yang baik. Kalau 3, oleh sebab itu setengah ulama dia sanggup mencuci tandas, membersih longkang untuk membuang ego dalam diri. Jadi insyaAllah kita semua tergolong dalam golongan hamba Allah yang bertakwa. Aqul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.